Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alait ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah melimpahkan rahmat-Nya dan nikmat-Nya yang begitu luas kepada kita. Dapatlah sama-sama kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sempurna. Dan juga marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memelihara kita, masih lagi menjaga kita daripada terlibat wabak pandemik COVID-19 dan dapat kita melaksanakan kerja kita seharian dalam keadaan yang sempurna. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita elakkan, kita ikhtiarkan agar pandemik COVID-19 jauh daripada kita, jauh daripada keluarga kita, dengan sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan dengan penjagaan SOP yang sempurna, Allah Subhanahu wa taala mengelakkan kita semua daripada terjebak kepada penyakit tersebut. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab halal dan haram dalam Islam, yakni tajuknya semua binatang laut adalah halal. Semua binatang laut adalah halal. Binatang terbahagi kepada dua jenis, ya. Binatang terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama binatang laut dan yang kedua binatang darat. Binatang laut yang dimaksudkan oleh tuan kitab ini ialah apa sahaja jenis binatang yang menetap di dasar laut dan tidak dapat hidup kecuali di dalamnya semata-mata. Yakni binatang laut yang hidup di dalam air, yang hidup di dasar laut dan tidak boleh hidup kecuali di dalamnya semata-mata, maka itu dinamakan binatang laut. Hukumnya halal walaupun keadaannya tidak kira ditangkap dari air itu hidup atau sudah mati. Ya, hukum memakannya adalah halal, tidak kira sama ada ketika ditangkap itu ianya hidup ataupun ianya mati, ya, yakni sudah menjadi bangkai. Sama ada ianya timbul terapung-apung di atas air maupun masih hidup di dasar laut, dan semua jenisnya sama saja. Jadi tidak kira binatang laut ini sama ada dia terapung yang telah mati di atas telah mati terapung di atas air ataupun tenggelam di dalam air, maka halal kepada kita walaupun ianya sudah menjadi bangkai. Jadi kalau kita belajar dalam bab fiqh, ikan tidak dikategorikan sebagai bangkai. Walaupun bersamana ikan itu, maka tidak dikategorikan ikan itu sebagai bangkai. Maksudnya boleh dimakan. Sama ada ianya timbul terapung-apung di atas air. Yang telah mati tadi dia terapung di atas air
ataupun masih berada di dasar laut, kita tangkap dia di dasar laut itu, maka boleh dimakan. Sama ada ianya dikatakan ikan, nama jenis binatang itu, sama ada dikatakan ikan, jerung atau sebagainya. Kecuali binatang laut yang didapati padanya racun, didapati padanya racun, maka tidak dibenarkan untuk kita memakannya. Sama ada ianya ditangkap oleh orang Islam ataupun bukan Islam. Ini tak kisah. Siapa yang menangkapnya, siapa yang dapatnya, tidak jadi masalah kepada kita. Sama ada ianya orang Islam ataupun bukan Islam. Pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala melonggarkan, memberi kelonggaran yang cukup ke atas semua hamba-Nya dengan membolehkan memakan semua yang terdapat di dalam laut tanpa mengharamkan sesuatu jenis tertentu ataupun mensyaratkan penyembelihannya seperti yang lain daripadanya. Maknanya Allah beri kelonggaran kepada hamba-hamba-Nya membolehkan makan semua yang terdapat di dalam laut itu. Memakan semua yang ada, membolehkan kita makan semua yang ada di laut itu tanpa mengharamkan sesuatu jenis tertentu. Kecuali tadilah binatang yang mempunyai racun, binatang yang tidak dibenarkan makan, ini yang tidak dibolehkan. Binatang yang hidup dua di dalam laut pun dia hidup dan di atas daratan pun dia hidup, yang ini tidak boleh dimakan. Tanpa mensyaratkan penyembelihannya, tak perlu kita nak sembelih. Dapat ikan besar pun tidak perlu kita nak sembelih, seperti mana binatang darat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan manusia membuat apa sahaja cara yang diperlukan untuk menangkap ikan itu. Tidak kisah sama ada apa jua cara untuk menangkapnya. Sama ada dengan menjala, dengan memukat, dengan mengail. Apa jua caralah dibenarkan untuk kita menangkapnya. Dengan menjauhkan diri dari cara-cara penganiayaan. Ini yang kena elak lah. Cara-cara penganiayaan ni maksudnya dengan cara menangkap ikan itu dengan cara melontarkan bom ke dalam air. Yang ini salah. Dari segi agama pun salah. Dari segi undang-undang dunia pun salah. Jadi tidak dibenarkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mendedahkan nikmat-Nya kepada hamba-Nya, wa huwal ladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariya. Maksudnya, dan dialah yakni Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan laut supaya kamu dapat makan daripadanya daging yang lembut dan hidup-hidup. Ni kita boleh makan. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita, dijadikan di dalam laut itu berbagai-bagai jenis ikan yang boleh kita tangkap, yang boleh kita makan tanpa halangan daripada syariat, kecuali ikan-ikan yang punyai, binatang-binatang yang punyai racun dan ada hukum mengharamkan daripada makan binatang tersebut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam surah Al-Maidah ayat 96. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Maksudnya dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut. Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan kepada kita binatang buruan laut. Maksud buruan ni binatang yang besar seperti mana ikan paus, ikan besar lah yang menjadi buruan tadi. Dan memakan
dan makanan yang didapati dari laut sebagai bekalan bagi kamu untuk dinikmati kelazatannya dan juga bagi orang-orang yang dalam pelayaran. Allah SWT sebutkan kepada kita, kita boleh menangkap semua binatang laut tadi dan makanannya. Jadi makanan apa? Makanan binatang laut. Ikan lah, antara ikan besar makan ikan kecil. Dan ikan yang dimakan itu pun boleh kita makan juga. Sebagai bekalan bagi kamu, yakni bagi orang-orang yang dalam pelayaran menggunakan kapal, maka boleh menangkap ikan dan dinikmati akan kelazatannya. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitu kaum musafir yang mengharungi lautan. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan secara umum dan tidak mengkhususkan yang satu dari yang lain. Maksudnya ayat ini umum, boleh, tidak khusus kepada orang musafir sahaja. Okey, baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma kana rabbuka nasiya, dan tiadalah Tuhanmu itu lupa. Allah ni bukan pelupa, ya. Allah Maha mengetahui, Maha mengingati akan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim kepada umatnya. Surah Maryam ayat 64. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya binatang darat yang diharamkan. Tadi binatang laut, jenis-jenis binatang laut, semuanya jenis binatang laut dihalalkan kepada kita makan, kecuali binatang yang mempunyai padanya racun yang berbisa, maka tidak dibenarkan untuk kita makan, kerana binatang yang punya racun itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri manusia. Dan juga binatang yang hidup di darat pun dia hidup, di dalam air pun dia hidup, seperti mana contoh penyu. Penyu tidak dibenarkan kita makan ibunya, tetapi boleh makan telurnya. Baik, binatang darat yang diharamkan. Di dalam konteks ini, Al-Quranul Karim telah menjelaskan tentang pengharaman binatang di darat selain dari daging babi, bangkai, darah dan binatang yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ni jelas dah, Daging babi, bangkai, darah, binatang yang disembelih bukan kerana Allah Taala, jelas kepada kita semuanya itu adalah haram. Sebagaimana telah disebutkan di dalam ayat-ayat yang datang dengan ungkapan yang khusus, di mana binatang yang diharamkan itu dikategorikan dalam 4 jenis secara umum, dan secara khususnya dan ianya dikategorikan dalam 10 jenis binatang. Jadi dalam yang 4 ni khusus, dikhususkan. Kemudian ada lagi 6 jenis yang diharamkan. Disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 3, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatun natihah wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaitum wa ma zubiha 'ala an-nusub. Diharamkan kepada kamu memakan bangkai. Yang ini jelas, binatang yang tidak disembelih. Bangkai. Binatang yang tidak disembelih, walaupun ianya binatang darat halal kepada kita untuk makannya, tetapi oleh kerana dia tidak disembelih, maka dia dinamakan bangkai. Yang kedua, darah yang keluar mengalir.
dari tubuh binatang itu. Daging babi, kesemuanya, keseluruhan yang ada pada fizikal babi tersebut, semuanya haram. Dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ini jelas. Dengan yang mati tercekik, yang ini tambahan, ya. Dan yang mati tercekik, bukan dengan, ya. Dan yang mati tercekik, makna binatang walaupun halal dagingnya dimakan, oleh kerana dia mati disebabkan tercekik, terjeruk lehernya, tidak dibenarkan kepada kita memakannya. Dan yang mati dipukul, ya, dipukul, dilanggar, ditembak dan sebagainya. Yang mati dipukul, ditembak ni sekiranya mati belum sempat untuk kita menyembelihnya. Dan yang mati tempat yang tinggi, terjatuh di pergaung dan sebagainya. Dan yang mati ditanduk, ini dia berlawan antara satu sama lain. Dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali sempat kamu sembelih dan yang disembelih atas nama berhala. Jadi 10 kategori binatang darat yang diharamkan daripada kita memakannya. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, jelas kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan binatang-binatang darat yang diharamkan kepada kita. Jadi tuan-tuan, maka kalaulah kita dapati binatang tadi sebagai contohnya, ianya dilanggar oleh lori dan didapati binatang itu telah mati, maka menjadi haram kepada kita untuk mengambilnya. Sekiranya untuk kita ambil bululang, tanduk dan sebagainya, tidak jadi masalah. Tetapi dagingnya kalau untuk dimakan, maka tidak dibenarkan di dalam Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan dia, yakni Allah, menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik. Ya. Maknanya benda yang selain daripada yang 10 jenis binatang tadi, maka semuanya dihalalkan kepada kita. Dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Benda-benda yang kotor, benda yang jijik, benda yang buruk ini diharamkan kepada kita. Walaupun ianya dari yang halal. Sebagai contohnya, nasi basi tidak dibenarkan makan. Kalau makan juga, dia boleh mendatangkan kemudaratan. Seseolah kita ni mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Dalam syariat Islam tidak dibenarkan kepada kita untuk mencampakkan diri kita dalam kebinasaan yang boleh memudaratkan nyawa seseorang manusia. Begitu juga semua yang buruk atau yang kotor itu dipandang jijik oleh naluri manusia dan masyarakat. Ya, sekiranya benda yang jijik, yang kotor tadi, yang buruk itu dipandang jijik oleh naluri kita, bahkan semua masyarakat majmuk memandang kotor benda tu, walaupun dapat diterima oleh sebahagian mereka. Jadi siapa yang terima sebahagian ni? Sebahagian ni ialah orang-orang jahiliah, orang-orang yang tidak beriman. Maka dia makan bangkai, makan minum darah dan sebagainya. Antara binatang yang pernah dilarang oleh Nabi SAW, sebagaimana sabdanya, naha Rasulullah SAW an akli luhumil humuril ahaliyah yawma Khaybar. Ya, an akli luhumil humuri ahliyah yawmal Khaybar. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang memakan daging keldai jinak, iaitu keldai yang dipelihara di rumah pada hari perang Khaybar.
Rasulullah SAW melarang sahabat-sahabat daripada menyembelih keldai jinak, yakni keldai yang dipelihara di rumah pada hari perang Khaybar. Jadi ada yang mengatakan bahawa pengharaman keldai ini hanya sementara sahaja dan kerana keperluan mereka untuk menunggangnya pada masa itu. Ada sahabat-sahabat mengatakan bahawa pengharaman ini dalam tempoh perang itu sahaja. Kenapa? Kerana digunakan keldai ini untuk mengangkat barangan. Ya. Sebagaimana setengah kerajaan juga mengharamkan penyembelihan anak lembu yang masih kecil kerana memandangkan dagingnya sangat diperlukan bila ianya sudah besar nanti. Maknanya diharamkan sesuatu benda itu kerana kepentingan ke atas sesuatu, maka diharamkan juga. Antaranya lagi ialah apa yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli zinabin minas sibai wa kulli zi mikhlabin minat tayri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang memakan semua binatang buas yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai kuku yang tajam. Semua binatang buas yang mempunyai taring. Kalau kita lihat harimau, singa, buaya. Buaya ni binatang boleh hidup di dalam air dan juga boleh hidup di darat. Yang mempunyai taring, kuku yang tajam. Mempunyai taring dan kuku yang tajam. Singa lagi binatang buas yang serigala dan sebagainya. Yang dimaksudkan dengan binatang buas itu ialah semua binatang yang menguasai dan mencederakan binatang lain. Yang dimaksudkan dengan binatang buas ini, tuan kitab ni kata semua binatang yang menguasai dan mencederakan binatang lain dan memakannya secara ganas, seperti singa. Kalau kita lihat macam mana singa, dia kalau kita lihat singa tadi, untuk dia makan mangsanya dengan menerkam, kemudian dia menggigit dengan taring giginya, kemudian binatang tadi mati. Maka singa tadi tidak boleh kita makan. Dia menguasai dan mencederakan binatang lain untuk makan secara ganas. Harimau sama juga, serigala dan sebagainya. Gajah pun tak boleh makan sebab dia ada taring, ini gading dia. Dan yang dimaksudkan dengan binatang yang berkuku tajam ialah dari jenis burung, iaitu semua yang mempunyai kuku yang boleh melukakan dan mencederakan, seperti burung helang. Burung helang, dia mencederakan, dia ada kuku dia. Raja wali, helang pasir, burung hantu dan sebagainya. Maknanya burung-burung yang mempunyai kuku yang tajam, yang boleh mencederakan burung-burung lain, maka tidak dibenarkan untuk kita memakannya. Jelas kepada kita, tuan-tuan. Menurut pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa tiada yang diharamkan selain daripada 4 yang tersebut dalam Al-Quranul Karim. Pendapat Ibn Abbas, dia kata tiada yang diharamkan selain daripada 4 yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Seseolah dia berpendapat bahawa semua hadis larangan mengenai binatang buas dan sebagainya hanya menunjukkan hukum makruh dan bukannya haram. Hukum tersebut tidak sampai kepadanya sehingga dia tidak mengetahuinya. Jadi tidak bolehlah. Jadi dia kata orang yang makan
binatang buas ini dia kata hukumnya tidak sampai kepadanya sehingga dia tidak mengetahui. Jadi sekarang ni tuan-tuan, masalahnya kepada kita semua sudah jelas, ya. Al-Quran pun nyata, hadis Nabi pun nyata, jelas kepada kita. Maka apabila telah jelas, maka kita telah termasuk dalam kategori kalau makan juga binatang buas ini, maka seolah kita mengambil sesuatu yang haram dimasukkan ke dalam tubuh badan kita. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata lagi, dahulu golongan jahiliyah biasanya makan beberapa makanan dan meninggalkan pula beberapa makanan. Ni orang jahiliyah dulu. Mereka merasa jijik kepadanya. Dia tinggal beberapa makanan dan dia makan beberapa makanan. Mana yang dia tinggal itu, dia berasa jijik. Lalu Allah SWT mengutuskan Nabi-Nya serta menurunkan ke atasnya kitabnya yang mana dia telah menghalalkan mana yang halal dan mengharamkan mana yang haram. Ya, Allah SWT telah utuskan Nabi SAW menyatakan dan melalui ayat Al-Quran telah jelas menyatakan mana yang haram dan mana yang halal. Oleh yang demikian, mana yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya halal, dan mana yang diharamkan oleh Allah maka hukumnya haram, dan mana yang ditinggalkannya iaitu yang tidak disebutkan oleh Allah SWT, tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya dimaafkan. Ada juga makanan-makanan yang tidak disebut, ya, sama ada halal ataupun tidak, tetapi Nabi maafkannya. Ya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara mauquf. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah Al-An'am ayat 145, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak makannya. Ini dalil yang menyatakan bahawa apa yang tidak ada disebutkan oleh Allah dan tidak dinyatakan oleh hadis Nabi, maka ianya menjadi halal, yakni dimaafkan. Dengan berpegang kepada ayat ini, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat bahawa keldai jinak adalah halal hukumnya. Di keldai jinak tadi yang diharamkan sementara oleh Nabi semasa berlaku perang Khaybar itu, maka Ibnu Abbas mengatakan hukumnya halal. Dan daripada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inilah Imam Malik berpegang dalam mazhabnya. Dia tidak menetapkan pengharaman binatang-binatang buas dan sebagainya, tetapi memadai dengan menyebut hukumnya sebagai makruh saja. Ini pandangan Imam Malik. Dia berpendapat dengan pendapat Ibn Abbas. Maka dia kata binatang buas tadi, singa, harimau dan sebagainya, hanya hukumnya makruh saja. Ini pendapat Imam Malik. Sudah ditetapkan secara pasti bahawa penyembelihan mengikut syariat tidak akan menghalalkan binatang yang diharamkan memakan dagingnya. Cuma yang dikira hanya pada kulitnya sahaja, tanpa perlu menyamakkan lagi. Jadi tuan kitab disebutkan bahawa sudah jelas dan pasti bahawa penyembelihan mengikut syariat, walaupun harimau tadi disembelih mengikut syariat, singa yang ganas tadi disembelih mengikut syariat, tidak menghalalkan binatang yang haram tadi untuk memakan dagingnya. Jadi kita mazhab Syafi'i, tuan-tuan, tidak dihalalkan kepada kita untuk makan daging binatang buas tadi. Cuma yang dibenarkan kepada kita ialah boleh mengambil manfaat kulitnya sahaja tanpa
perlu menyamakkannya lagi. Ya. Cuma yang dikira hanya pada kulitnya saja, tanpa perlu menyamakkannya lagi. Maksudnya kulit singa tadi boleh kita gunakan, kulit dia dibenarkan kepada kita untuk buat hiasan dan sebagainya, buat baju dan sebagainya. Baik tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sekadar itu untuk pagi ini, dan insya-Allah kita sambung lagi dalam bab syarat penyembelihan untuk membolehkan memakan binatang yang jinak. Untuk makan binatang yang halal tadi, mestilah melalui dengan cara penyembelihan, lembu, kambing, kerbau, unta, biri-biri, binatang rusa dan sebagainya, mestilah melalui penyembelihan. Binatang jinak tuan-tuan, rusa termasuk dalam binatang jinak, mestilah melalui penyembelihan. Baik, sebagai kesimpulannya tuan-tuan, binatang ini terbagi kepada dua, binatang laut dan juga binatang darat. Jadi dalam semua binatang laut tadi yang hidup di dalam laut, sama ada ia mati ataupun ia hidup, ditangkap oleh orang Islam ataupun bukan Islam, maka kita boleh memakannya, kecuali binatang yang didapati mempunyai racun yang boleh membahaya bahaya dan boleh memberi kemudaratan kepada diri manusia, maka tidak dibenarkan untuk makannya. Yang kedua, binatang laut yang hidup di dalam air dan juga hidup di atas darat, maka tidak dibenarkan kepada kita untuk makannya. Kemudian binatang darat yang diharamkan kepada kita jelas, termasuk dalam 10 kategori yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu tidak dibenarkan kepada kita untuk makannya, kecuali binatang yang tidak tidak dinyatakan halal ataupun haram. Sebagaimana contoh, satu ketika sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam memakan dhab, biawak pasir di padang pasir negara Arab, maka Nabi tidak makan. Nabi melihat sahaja dan Nabi tidak mengatakan bahawa itu adalah haram. Maka ini dibenarkan, dimaafkan. Baik tuan-tuan, sekadar itulah untuk pagi ini yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah kejalan di saya, insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam sesi seterusnya, iaitu syarat penyembelihan untuk membolehkan memakan binatang yang jinak. Nak makan daging lembu, daging kerbau, daging kambing, mestilah melalui penyembelihan yang menjadi syarat untuk membolehkan kita makan dagingnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.